Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan salam ceria untuk semua murid SK Bandar Seri Putra. Apa khabar semua? Bertemu sekali lagi kita dalam slot Apa Kata GBK untuk hari kedua program transformasi diri secara PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey. Jadi pada hari ini cikgu dari Guru Perkhidmatan dan Kaunseling dan unit perkhidmatan bimbingan dan kaunseling SK Bandar Seri Putra akan sama-sama berkongsikan tentang satu lagi petua, iaitu petua semangat belajar. Okey, semangat belajar ni sangat penting kerana kalau kita tak ada semangat, macam mana kita nak teruskan keinginan kita untuk berjaya, betul tak? Okey, jadi jangan pening-pening, jangan susah hati. Jom sama-sama dengan Cikgu Guru untuk kita belajar macam mana untuk mengetahui mendapatkan semangat belajar secara eksklusif. Okey, pada hari ini Barisan Guru Perkhidmatan dan Kaunseling akan berkongsikan tentang petua daripada huruf A sehingga huruf L untuk bagaimana kita mendapatkan semangat belajar yang baik. Okey, jom kita mulakan dengan Cikgu Guru, iaitu cikgu akan mulakan dengan petua semangat belajar huruf A, B dan juga C. Baik, untuk petua pada hari ini kita mulakan dengan huruf A. Okey, A adalah adab. Apa yang dimaksudkan dengan adab? Adab adalah bagaimana etika, tata cara, peraturan kita belajar. Okey, sebenarnya belajar ni pun perlu ada peraturan, ataupun dengan kata yang lebih sedap kita dengar adalah adab belajar. Okey, kita perlu pandai menyediakan tempat belajar yang baik, yang sesuai, yang kondusif, yang terapeutik. Okey, kita juga perlu ada adab macam mana kita nak bercakap dengan guru, bagaimana kita nak bertanya dengan guru. Okey, kita juga perlu ada adab macam mana kita nak belajar dan sebagainya. Itu semua adalah adab, iaitu peraturan yang perlu kita ikuti untuk kita belajar. Okey, baik, itu huruf A, adab. Huruf yang seterusnya adalah huruf apa? Huruf B. Okey, huruf B adalah bina. Apa yang dimaksudkan dengan bina? Bina adalah kita cuba membentukkan matlamat. Matlamat belajar kita. Okey, apa yang dimaksudkan dengan bina matlamat? Matlamat adalah goal. Goal tu adalah apa benda yang kita nak capai. Okey, apabila kita belajar, kita pastinya nak capai sesuatu. Okey, contohnya kalau anak-anak murid tahun 6, mestilah dia nak capai keputusan yang baik dalam UPSR. Okey, dan kalau murid-murid tahun 1, pastilah dia orang nak belajar untuk pandai belajar, membaca, menulis dan juga mengira. Jadi kita perlu bina atau bentukkan matlamat belajar supaya kita jelas dan kita faham kenapa kita perlu belajar. Okey, itu adalah huruf B, iaitu bina. Seterusnya huruf yang ketiga adalah huruf apa? Huruf C. Okey, C adalah cakna. Apa yang dimaksudkan dengan cakna? Cakna adalah kita perlu ambil tahu dan ambil peduli tentang matlamat hidup kita. Okey, kita perlu ambil tahu kenapa kita nak belajar. Okey, kita kena ambil peduli kenapa kita perlu berjaya. Okey, sebabnya mestilah kita nak capai cita-cita kita. Besar nanti nak jadi apa? Mestilah kita nak jadi seseorang yang berguna dan juga berjaya. Okey, jadi huruf C petua ataupun semangat belajar adalah cakna. Okey, jadi cikgu simpulkan di sini huruf petua semangat belajar bagi slot cikgu adalah huruf A, iaitu adab, B adalah bina dan C adalah cakna. Okey, untuk adab belajar, untuk semangat belajar yang seterusnya, jom kita bersama dengan Cikgu Zulaiha. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bersama saya Cikgu Zulaiha, Guru Kaunseling SKBSP sesi pagi. Okey, saya akan meneruskan petua eksklusif semangat belajar. Okey,
Bahagian saya adalah huruf D, E dan F. Okey, untuk D adalah doa. Okey, sebagai seorang murid, kita kenalah sentiasa berdoa. Okey, tak kira di mana semasa mulakan pembelajaran. Okey, sembahyang of course lah, selepas solat kita kena berdoa. Okey, hari-hari kita kena berdoa, doa penerang hati, okey? Doa memulakan pembelajaran, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, itu pun sudah mencukupi. Okey, semoga ilmu yang disampaikan oleh guru-guru mudah untuk kita terima. Okey, semoga Allah berkati dan Allah dengar dan Allah berkatilah ilmu yang kita dapat ni Okey, jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Bila lepas solat, berdoa semoga Allah beri kita semangat, teruskan semangat, mudahkan untuk kita menerima ilmu. Okey, itu huruf D. Seterusnya adalah huruf E. Untuk E adalah ego. Okey, ego bukan sebarang ego ya. Okey, kita kena buang ego MALAS kita. Okey, buang ego malas untuk belajar dalam diri. Okey, cikgu faham. Okey, bila berada di rumah, macam-macam kekangan betul. TV panggil lah, nak main game lah, adik kacau lah, nak tidur lah. Okey, macam-macam. So, kamu kena buang ego malas kamu, buang ego kononnya dah pandai, okey? Sebab kita ni, hidup kita ni adalah untuk belajar sepanjang hayat kita, Okey, kalau malas, paksa diri untuk jadi rajin. Okey, kalau tak tahu, kena bertanya. Dan kalau tak faham, mesti kena belajar. Okey, ramai yang nak berjaya ya, anak-anak, tapi tak nak paksa diri untuk buang ego malas dia tu. Okey, bila kita buang malas, insya-Allah kita akan rajin, menepati masa, okey, dan bersemangat untuk belajar. Alright, yang ketiga adalah F, iaitu fikir. Okey, bina cara berfikir yang baru untuk aktifkan otak kita. Okey, maknanya kita kena fikir yang elok-elok, benda yang baik-baik. Okey, pernah tak kita tengok orang yang lain happy je, macam tak ada masalah? Kita ni macam banyak masalah, semua tak kena. Okey, tengok kawan-kawan senang je buat homework, kita punyalah susah, banyak kekangan. Okey, saya rasa semua ada rasa macam tu kan. Okey, sebenarnya minda kita ni adalah sangat power. Okey, macam magnet tau. Bila kita fikir macam tu lah jadinya. So, kita kena fikir yang baik-baik. Okey, apa yang kita fikir, itu yang kita akan jadi. So, selalu sematkan kata-kata positif dalam hati kita. Okey, nyatakan aku mesti buat. Aku boleh. Aku boleh. Aku boleh. Okey, insya-Allah kita akan terus bersemangat belajar. Alright. Rasanya itu saja untuk petua semangat belajar eksklusif untuk huruf D, E dan F. Dan seterusnya saya akan serahkan kepada Cikgu Nur Farizan. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria semua. Okey, bersama Cikgu Izan lagi pada hari yang kedua ini. Okey, merungkai tentang petua eksklusif semangat belajar. Okey, kalau tadi daripada huruf A sampai huruf F, Cikgu Ro dan Cikgu Ju dah berkongsi apa tips-tips dia kan. Okey, cikgu akan sambung dengan huruf G. G iaitu gabung. Okey, apa yang dimaksudkan gabung? Gabung gaya belajar supaya lebih interaktif. Okey, gaya belajar tu maksudnya janganlah awak mengharapkan awak dengar je. Lepas habis cikgu buat kelas, terus awak tutup dan macam
Dapatlah, tak dapatlah. Jadi macam tak ada kepuasan sebenarnya belajar begitu. Kita gabungkan gaya belajar. Okey, apa yang cikgu bagi, okey, apa yang cikgu ajar, sediakan buku nota. Dengan depan awak sediakan buku nota. Jadi bila apa yang cikgu ajar melalui Google Meet tu, terus guna visual. Okey, gaya belajar visual. Terus boleh buat catatan, nota ringkas dalam bentuk gambar atau graf atau carta. Okey, jadi kalau ada nota-nota daripada buku teks atau sebagainya, awak boleh gariskan poin-poin penting. Okey, satu lagi cara belajar selain daripada visual, cara belajar secara auditory. Okey. Awak boleh contoh sesuatu tajuk. Kalau awak rasa awak nak belajar dulu sebelum cikgu memulakan pembelajaran, mungkin awak boleh buat research dulu. Awak boleh tengok cari di YouTube, maksud tajuk-tajuk yang nak belajar tu cari kat YouTube. Lepas tu bila cikgu dah buat GM, okey, boleh belajar. Lepas cikgu dah ajar, okey, awak boleh menceritakan semula apa yang awak belajar, apa yang awak faham. Ceritakan semula. Berlakon jadi macam cikgu juga. Mungkin audiens awak adalah adik, abang, kakak atau mak sendiri ke? Kan? Maksudnya awak menceritakan semula apa yang awak faham daripada pembelajaran tersebut. Okey. Ataupun awak boleh gabungkan gaya belajar secara kinestetik. Setengah orang dia suka belajar dengan pergerakan. Dia suka belajar dengan cara aktiviti, membuat aktiviti. Okey, contoh boleh guna nak hafal formula, boleh guna dalam bentuk nyanyian ataupun bermain reka bentuk, contoh awak belajar bentuk kan, boleh buat menggunakan plasticine, tanah liat. Okey, itu adalah antara aktiviti. Okey, baiklah, petua seterusnya adalah huruf H. H tu apa? H itu harapan. Harapan. Okey. Sentiasa letak harapan yang baik selepas belajar. Walaupun cikgu faham kita belajar di musim PKP ni secara PDPR, ada setengah murid tu dia rasa down. Jangan down. Letakkan harapan yang tinggi selepas belajar. Awak kena tekad dalam diri awak. InsyaAllah. Walaupun belajar secara online, PDPR, tapi insyaAllah aku mesti boleh. Okey, letakkan harapan yang tinggi dalam diri kita. Okey. Seterusnya huruf I, iaitu ikhtiar. Ikhtiar dan pujuk diri untuk terus belajar. Jangan malas-malas. Jangan ingat, tak apalah, tak payahlah join. Cikgu bukan nampak pun. Kan? Cikgu bukannya nak datang rumah pun, nak ketuk pintu awak, nak kejutkan awak, suruh awak, paksa awak masuk kelas. Memang betul. Cikgu tak akan pergi ke rumah memaksa seorang-seorang murid tu nak bangun, paksa murid untuk join PDPR. Siapa yang boleh join? Adalah. Jadi awaklah yang kena ikhtiar dan pujuk diri awak supaya awak terus bersemangat untuk belajar. Okey, don't give up, okey? InsyaAllah. Cikgu selalu mendoakan anak-anak murid cikgu semuanya sentiasa bersemangat terbaik. Okey, kita seterusnya bersama dengan Cikgu Syah. Dipersilakan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak SK Bandar Seri Putra? Cikgu harapkan semua dalam keadaan sihat dan semangat berkobar-kobar untuk meneruskan sesi persekolahan bagi tahun 2021. Baik, bertemu kembali Cikgu Syah dalam slot Apa Kata GBK untuk hari yang kedua.
Okey, dengan tajuk Petua Eksklusif Semangat Belajar. Petua eksklusif semangat belajar ni banyak. Okey, dari abjad A sehinggalah Z. Okey, jadi rakan-rakan cikgu telah pun menerangkan petua eksklusif semangat belajar dari abjad A sehinggalah abjad I. Jadi cikgu akan menyambung. Okey, petua eksklusif semangat belajar ni dari abjad J sehinggalah N. Okey, mari sama-sama kita tengok. Untuk petua eksklusif semangat belajar J, iaitu jaringan. Okay. Dalam kita belajar, memang kita belajar dengan guru. Okay. Memang kita belajar dengan guru. Walaupun sekarang berada di rumah, tapi guru tetap memberi panduan lah secara online. Mungkin ada yang mengajar menggunakan aplikasi tertentu lah. Okey, selain daripada kita belajar melalui guru, kita perlu, anak-anak juga perlu membina jaringan belajar dengan murid lain. Okey, sebab kadang-kadang mungkin belajar dengan cikgu susah nak faham, tapi bila belajar dengan rakan-rakan sendiri senang pula. Okey, jadi perlu untuk bina jaringan belajar dengan murid lain. Kalau dalam keadaan sekarang ni tak ke sekolah, jadi boleh menggunakan pelbagai kemudahan. Kalau anak-anak ada handphone, ada laptop dan ada internet, boleh pelbagaikan fungsi alat-alat berkenaan selain daripada bersosial, berhubung, juga untuk tingkatkan kemahiran belajar anak-anak dalam apa-apa sahaja mata pelajaran lah, dengan membina jaringan dengan rakan-rakan yang lain, sama ada rakan-rakan dekat maupun rakan-rakan yang jauh di negeri lain ke di negara lain dan sebagainya, mengikut kemampuan masing-masing. Okey, jadi seterusnya untuk petua eksklusif semangat belajar seterusnya iaitu K. K ni kuasa. Kuasa apa? Okey, kuasa minda. Jadi untuk petua eksklusif semangat belajar yang seterusnya ni ialah perlu aktifkan kuasa minda, okey, untuk kekal fokus masa belajar. Minda ni ada kuasa ke? Okey, kuasa tu maksudnya kemampuan minda, okey, kemampuan otak kita. Okey, sebenarnya otak kita ni kemampuan dia punya hebat. Otak kita ni lebih lagi dari komputer, sebab komputer tu pun otak manusia yang berfikir dan mencipta sehingga terciptanya komputer tu. Betapa hebatnya kemampuan dan juga kuasa minda ni. Jadi untuk mengaktifkan kuasa minda ni, sebagaimana kita perlu buat aktiviti fizikal, badan kita jogging dan sebagainya, buat senaman. Jadi minda juga perlu ada juga aktiviti untuk minda yang dipanggil sebagai senaman minda. Kalau anak-anak berkesempatan, boleh buka YouTube, type senaman minda, okey, macam-macam untuk mengaktifkan minda, otak kiri dan kanan. Ada pelbagai aktiviti lah. Dan ada juga cikgu terbaca ada tempat tertentu yang memberi khidmat untuk mengaktifkan kuasa minda ni. Dia menggunakan dia tutup mata, dia buat aktiviti tu. Sebab apa tutup mata tu? Bila dia buat sesuatu aktiviti, contohnya memanah, supaya lebih fokus. Bila kita tutup mata, kita akan fokus dan kita akan kita tak terganggu dengan bunyi-bunyi di sekeliling kita lah. Tu ada cara dia lah, kena buat dengan bantuan jurulatih. Okey, jadi di samping tu juga, selain daripada buat senaman minda, anak-anak juga perlu latih minda untuk berfikir, berfikir di luar kebiasaan, berfikir di luar kotak, berfikir aras tinggi. Sebab tu kalau anak-anak semua perasan,
terciptanya pelbagai peralatan sekarang, kapal terbang, komputer dan sebagainya adalah hasil dari orang dulu, ataupun pencipta-pencipta sebelum ni dia berfikir di luar kotak lah, dia mempunyai imajinasi yang tinggi, sehinggalah terhasil sesuatu benda tu. Mungkin pada waktu dia tu mustahil benda tu kan, tapi disebabkan dia ada imajinasi yang tinggi, segala peralatan boleh dibuat pada tahun-tahun berikutnya lah dan memudahkan kita sekarang. Jadi aktifkan kuasa minda untuk kekal fokus masa belajar, dan dalam masa yang sama juga elakkan juga minda kita ni dari tercemar ataupun rosak dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan minda. Contohnya perkara-perkara yang perkara-perkara seperti perkara-perkara yang dilarang lah untuk kita tengok, perkara lucah dan sebagainya lah. Jadi anak-anak perlu elakkan untuk melihat perkara-perkara tu dalam internet dan sebagainya, untuk mengelak dari berlakunya kecacatan pada minda kita lah. Di samping mengelakkan dari mengambil benda-benda yang memabukkan tu pun boleh mencacatkan juga minda seseorang lah. Okey. Kemudian yang seterusnya ialah L, petua eksklusif semangat belajar L, iaitu latih. Okey, sentiasa latih diri untuk bersikap efektif. Maksudnya latih diri untuk buat sesuatu yang berkesan. Okey. Latih diri untuk buat satu yang berkesan, yang boleh memberi orang kata faedah lah. Okey. Kemudian banyakkan membuat latihan, sentiasa mencabar diri untuk menyelesaikan soalan-soalan atau perkara yang susah. Okey, untuk melatih diri. Okey. Dan juga dalam masa yang sama juga untuk latih diri untuk tambah kemahiran, boleh ajar rakan-rakan atau mereka yang memerlukan bagi tujuan untuk latih dan memahirkan dirilah. Okey. Tu 3 petua eksklusif semangat belajar dari J sehingga L. Dan ada lagi petua eksklusif semangat belajar ni yang akan disambung dalam apa kata DBK untuk hari yang ketiga, iaitu hari esok. Jadi cikgu rasa untuk hari ini cukup sekadar itu dulu. Kita jumpa lagi esok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.